Okey, video hari ni saya nak share pasal Discord. Itu hari saya ada share satu posting dekat Facebook berkenaan dengan penggunaan Discord untuk PDPR cadangan. Jadi apa sebenarnya Discord ni? Ramai yang tertanya-tanya dan minta saya buat satu video review dan juga cara penggunaan Discord dan kelebihannya untuk PDPR. Terima kasih kepada yang minta saya buat video ni. Macam-macam pendapat saya dapat dan macam-macam komen saya dapat berkenaan dengan posting saya di Facebook tu hari. Kenapa saya cadangkan Discord untuk penggunaan PDPR adalah kerana kekalutan mesej-mesej yang masuk dekat WhatsApp saya, sampai berjela-jela mesejnya, scroll tak habis-habis untuk mencari info-info yang penting untuk saya submit ataupun saya semak kerja-kerja anak saya sehari-hari. Mungkin ini adalah satu solusi. Sebagai disclaimer, saya bukan nak mengganggu tugas-tugas guru, tapi ini adalah cadangan. Jika cadangan ini bermanfaat, sila gunakan. Jika tidak, teruskan dengan apa yang dah ada, apa yang dah sedia ada, dah sedia maklum. Saya faham situasinya adalah antara guru, antara parents dan juga antara anak-anak. Jika ada yang rasakan solusi ini boleh diguna pakai, silakan. Jadi kita kenal dulu, apakah itu Discord. Okey, terima kasih kerana menonton video ini. Video ini saya nak share pasal Discord, pasal Discord yang saya postkan di Facebook tempoh hari. Apakah itu Discord dan apa kelebihan dia yang saya masukkan untuk penggunaan di PDPR. Okey, kepada yang belum mengenali, nama saya Imran Abdul Jabbar. Saya adalah pengasas laman web seafood.com. Kita sharekan konten-konten menarik pasal dunia design dan juga dunia multimedia. Jadi kita juga adalah content creator lah. Saya personally, background saya adalah dalam bidang graphic design yang suka berkongsi dan juga saya banyak buat training berkaitan dengan bidang-bidang design. Dan saya juga pernah menjadi part-time lecturer di Faculty of Education dalam bahagian Instructional Technology ataupun Teknologi Pendidikan. Jadi saya kongsikan apa yang saya tahu, mungkin boleh menjadi manfaat kepada anda semua. Okey, jom kita tonton video ini. Baik, ini adalah Discord, discord.com. Kita boleh pergi dekat laman webnya discord.com. Dia adalah satu tempat. Dia bukan tempat untuk orang main game seperti ramai yang komen ataupun ramai yang memberi respon. Dia bukan tempat bermain game di sini, tetapi dia adalah tempat membina grup ataupun membina community. Jadi dia adalah satu tempat yang kita berkumpul ramai-ramai dan kita buat aktiviti di sini. Jadi betul, ramai gamers yang duduk di sini di Discord untuk menggunakan platform ini sebagai tempat mereka berkomunikasi semasa ataupun selepas bermain game. Ataupun kalau saya baca kat sini imagine a place where you can belong to a school club, a gaming group, a worldwide art community where just you and a handful of friends can spend time together, a place that makes it easy to talk every day and hang out more often. Okey, jadi Discord ini adalah satu aplikasi yang kita boleh guna daripada web secara terus, maksudnya tak perlu install apa-apa, gunakan web browser sahaja. Dan kita boleh juga download aplikasi ini dan install dalam kita punya komputer, ataupun satu lagi kita boleh download dia punya mobile app dan install di iOS ataupun di Android. Okey, di sini dia ada bagi tahu lagi create and invite only place where you belong. Okey, dekat sini, dekat dalam Discord ni dia ada dia panggil server kita akan set up server di mana hanya invitation saja, by invitation saja orang-orang boleh masuk. Yes, terdapat ada komen yang bagi tahu kat saya nanti ada serangan-serangan ataupun spam yang akan masuk. Jadi yang ni server admin dia kena set up sikit dia punya security dan juga permission server. Terdapat juga dalam Discord ni voice connected. Okey, di sini selain daripada kita boleh berinteraksi menggunakan teks, sharing macam sharing links, hantar gambar, hantar video, dia juga ada voice connected punya channel di mana di sini kita boleh berinteraksi menggunakan audio tanpa membuka video, atau kita juga boleh buat dua-dua sekali, voice dan juga video. Antara kelebihan Discord yang saya kongsikan itu hari adalah
Pertama sekali, selain daripada yang saya mention tadi, dia adalah multi-platform. Kita boleh install di Windows ataupun di komputer. Kita juga boleh install di mobile app ataupun kita just boleh guna daripada web browser sahaja. Seterusnya, user tak perlu ada phone number, hanya perlu ada email. Kita just register by email dan mereka boleh login dan mereka boleh gunakan platform ini dan berinteraksi. Kalau kita menggunakan WhatsApp dan juga Telegram, para pelajar ataupun anak-anak perlu ada phone number dan juga device untuk kita akses kepada communication tersebut, communication yang berada di WhatsApp ataupun di Telegram. So biasanya apa berlaku jika ada ibu bapa yang tak bagi anak-anak phone number, tak register phone number, jadi mereka terpaksa berkongsi phone lah. Okey. Jadi Discord tak perlu kita just perlu guna email sahaja. Dan seterusnya di Discord terdapat setting di mana kita boleh setkan channel ataupun bilik-bilik di mana ataupun kita panggil ruang dia panggil dalam Discord dia panggil channel. Tapi kalau kita nak bahasakan mungkin kita panggil ruang ataupun bilik-bilik yang di mana admin boleh setkan bilik tersebut hanya one way communication saja, mungkin untuk pengumuman, mungkin untuk hantaran-hantaran berkaitan dengan assignment yang tidak memerlukan murid ataupun ibu bapa reply. So one way communication. Dan kita boleh buat bilik yang lain di mana di bilik yang lain ini membenarkan interaction, two way communication. Guru boleh hantar dia punya hantaran, dia punya apa-apalah discussion dan sebagainya, dan murid ataupun ibu bapa boleh respon, hantar hasil kerja contohnya, screenshot contohnya dan lain-lain. Okay. Jadi setting ni kita boleh setkan. So dalam satu server kita boleh setkan beberapa bilik. Mungkin contohnya kita ada satu server yang untuk satu kelas lah, satu classroom. Okay, dalam classroom tu ada dia punya pecahan bilik by subject. So cikgu ni handle bilik ni, cikgu ni handle bilik ni, cikgu ni handle bilik ni, dan mungkin ada satu yang overall untuk hantaran-hantaran announcement contohnya. Okay, dan nanti kita tengok, nanti saya tunjukkan dia punya setup dia. Dan seterusnya macam saya mention tadi, dalam Discord dia ada live punya setting, live setup. Kita boleh terus gunakan untuk kita berinteraksi secara live jika perlu. Satu lagi kelebihan yang ada dalam server Discord ini, admin boleh set upkan role, peranan. Maksudnya kalau kita set upkan untuk guru, guru ini apa akses yang dia boleh buat. Kalau student ataupun murid, apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat, kita boleh setkan. Ibu bapa pun begitu juga. Kita boleh masukkan ibu bapa, tapi apa yang dia boleh buat dan apa yang dia tak boleh buat. Contohnya kita buat satu bilik. Bilik ni hanyalah untuk discussion antara ibu bapa dengan guru sahaja, dan kita lockkan, murid-murid tak boleh tengok. Dan seterusnya macam saya bagi tahu tadi juga, Discord ini support kita nak attach gambar, nak attach video, nak attach audio, nak attach link ataupun kita nak attach dokumen. Alright? Dan yang akhir sekali adalah ia adalah percuma lah. Of course kita nak sharekan benda yang percuma dan yang mudah. Seperti yang saya mention tadi lah, cadangan ini adalah untuk menggantikan keserabutan mesej-mesej yang berada di WhatsApp dan juga di especially WhatsApp lah. Telegram tu okey, cumanya banyak, kita faham parents banyak yang terbiasa sangat dengan WhatsApp. Okay, tapi kita tengok apa kelebihan dan apa yang mungkin kita boleh gunakan di Discord ini untuk mengatasi atau mendamaikan keserabutan yang ada di WhatsApp. Okay. Jadi pengurusan kandungan seperti yang telah dijalankan oleh para guru, para pendidik boleh diteruskan sama ada di Google Classroom, daripada menggunakan platform YouTube dan sebagainya, masih boleh teruskan. Mungkin kita gunakan Discord ini hanyalah sebagai platform untuk berkomunikasi. Kita centralizekan communication di dalam satu platform. Okey, untuk mengakses kepada Discord kita perlu login. Jadi daripada browser ini, laman web discord.com, kita klik pada login. Okey, register, kita boleh masukkan kita punya email. Kalau nak gunakan email yang moeedl.edu.my tu pun boleh masukkan. Masukkan nama, galakkan guna nama sebenar, nama pelajar bin apa. Masukkan password dan masukkan date of birth. Okay, kalau mengikutkan Discord ni, dia punya age limit dia adalah 13 tahun. Okay, selepas dah login, dah dapatkan ID dan sebagainya, dan Discord pun kita dah install dalam kita punya komputer ataupun di mobile phone. Jadi untuk demo hari ni, saya akan tunjukkan setup di desktop ataupun di laptop.
Ada juga respon yang saya dapat daripada posting yang saya share tu hari bahawa Discord ini complicated. Saya tak nafikan bahawa Discord ini untuk pertama kali untuk buat setup dia adalah sedikit complicated lah. Cuma cadangan saya adalah kita tak perlukan semua guru ataupun semua para pendidik terlibat. Hanya lantik seorang admin yang mungkin mahir dalam bidang IT untuk setupkan. Dan para guru lain hanyalah sebagai pengguna biasa. Nanti penggunaannya lebih kurang sama je macam WhatsApp dan juga Telegram. Hanya admin saja yang tahu kena setup ni semua. Saya akan tunjukkan satu paparan. Ini adalah paparan yang saya dah pernah gunakan untuk komuniti saya dan juga untuk saya uruskan anak saya punya PDPR. Okay, so ini adalah saya punya Discord untuk sifu.com. So di sini kita boleh nampak ada paparan, ini dia punya welcome dia. So ada orang boleh berchatting di sini, bukan chatting lah, dia boleh chat lah, dia boleh bagi macam kita type message di WhatsApp dan sebagainya. Perhatikan di sebelah kiri ini, kita nampak di dalam server saya ni server saya sifu.com ni. Di bawah ni kita akan nampak ada banyak list ni. So ini adalah yang kita panggil dia sebagai channel. Ataupun yang tadi saya mention ni sebagai bilik-bilik. Jadi setiap bilik-bilik ni kita boleh setkan topik-topiknya. Okey, mungkin cadangan saya kalau untuk sekolah mungkin kita buat ini sebagai dia punya kelas mungkin tahun 4A contohnya. So ini kita boleh buat sebagai channel-channel ni sebagai dia punya by subject mungkin. Jadi ini ikut pada pengurusan lah, pengurusan PDPR masing-masing, admin masing-masing. Okay, mungkin nak bagikan subjek mungkin BM. Okay, BM di handle oleh cikgu C contohnya. English buat bilik dia, buat channel dia. Mungkin di handle oleh cikgu D. Okay, jadi cikgu-cikgu ni kita boleh lantik dia sebagai dia punya moderator ataupun dia punya admin setiap bilik tu. Itu adalah role yang kita boleh setkan. Okay. Dan dekat bawah sini dia ada voice channel. Voice channel ni adalah untuk kita berbuat untuk kita buat live punya streaming lah. Contoh, ni saya dah buat beberapa bilik lagi. Saya buat. So kalau saya masuk dekat sini voice channel ni, saya nak masuk bilik music. Masuk bilik music. So nampak kat sini dia ada connected. Dia connected dan saya masuklah dalam bilik ni. Saya klik dalam bilik ni, nampak nama saya tu. Saya klik. Dan sekarang saya dah berada di sini. Okay. Jadi bila saya dah berada dekat sini, nanti kalau ada orang lain masuk, nanti akan nampak lagi lah. Semua ahli-ahli ataupun member-members akan masuk, akan nampak kat sini. Dan kita boleh invite. Okay, semalam ada orang tanya saya, invitation dekat voice channel ni, kita boleh buat asing tak? Yes, kita boleh buat asing dan kita boleh klik dekat sini. Kita akan dapat copy code dekat sini. Kita boleh juga edit. Kita boleh edit dan setkan server dia punya invitation tu expired berapa lama. Mungkin kita nak on kan 30 minit je. Siapa yang buka invitation ni lebih daripada 30 minit, link tu dah expired. Kita juga boleh setkan berapa orang yang boleh masuk dalam bilik ni. Mungkin saya nak buat special punya session, 10 orang je boleh masuk. Okay. Kalau orang tu tak dekat luar, bukan daripada server kita, kita boleh grant temporary membership. Temporary membership are automatically kicked when they disconnect unless a role has been assigned. Okay, so ini boleh buat security jugalah. Kalau tak nak orang luar masuk dan masuk sekejap saja, dan kita boleh kick dia keluar selepas session ni habis. Okay, kita boleh copy link ni dan kita boleh hantarlah dekat kawan-kawan kita. Hantar, contoh kalau saya letak dekat komen di sini, saya paste. Ini adalah link dia. So siapa yang klik dekat link ni akan terus masuk dalam bilik music. Okay, saya tak on camera lah. So kalau saya on camera dekat sini, video. Okay, setting video dekat sini Kat bawah ni ada dia punya setting tu. Ada audio, ada video. Okay, pergi kat user setting, kita pergi kat voice and video, boleh check kita punya input, mikrofon kita, output kita kat mana, boleh test dulu. Okay, ni satu benda yang saya rasa bagus untuk saya share kan. Untuk input mode, okay, dia punya base default dia adalah voice activity. Bermaksud jika kita bercakap, then audio kita akan keluar. Kalau user tu diam,
dia punya input dia akan mute automatic. Okay, kalau kita ambil push to talk, kita kena tekan something dekat keyboard dan untuk kita bercakap lah macam walkie talkie. Okay, so yang ni better kita biar kat sini je lah, senang. Alright, ni kalau saya nak setkan kamera, mungkin saya ambil kamera saya daripada sini dan saya test video saya. Okay, video saya sedang digunakan kat sini. Okay, baik, jadi so saya boleh on video, so dapat kat sini. Okay, dan saya juga boleh buat screen sharing. Saya boleh buat screen sharing dekat sini. So saya boleh share application, saya boleh share saya punya apa-apalah screen ataupun by app. So saya boleh pilih. Dan kalau contoh saya sharekan saya punya screen, okay, boleh settingkan screen dia nak smoother video ataupun nak better text readability, dan kita buat go live. Okay, so sekarang ni saya dapat ni screen saya dan ini adalah dia punya participant lah. Dekat sini ada participant ni kat sini. Alright, macam tu. Okay, off kan, stop streaming, stop video. So nak keluar just disconnect. Kalau nak keluar just disconnect, klik dekat sini dan kita keluar. Okay, alright, so basically lebih kurang itu dia punya intro server saya ni. So macam mana kalau kita nak set up, okay, ataupun sebelum tu, ini saya demo sikit lah. Ini anak saya punya PDPR. Saya buat macam ni lah, sekolah. Lepas tu ini dia punya bilik untuk anak saya, untuk yang darjah 5, untuk yang darjah 1, untuk yang sekolah agama, untuk ni pengumuman untuk semua. Ini penghantaran hasil kerja. Jadi anak saya buat screenshot, dia letak je semua kat sini. Saya copy lah, saya download dan saya send lah. Kalau cikgu tu minta hantar kat WhatsApp, saya hantar kat WhatsApp. Kalau cikgu tu minta hantar kat Telegram, saya hantar kat Telegram. Jadi itu situasi sekarang ni, situasi di mana saya terpaksa distribute balik kepada permintaan, based on permintaan guru-guru lah. Mungkin dia nak submit, okay, submit dekat Telegram anak-anak, submit dekat WhatsApp cikgu, WhatsApp ataupun submit dekat WhatsApp group yang sedia ada. Okay. Jadi kalau katalah kita buat sekolah punya setup, jadi anak-anak ataupun murid-murid boleh submit semuanya dalam Discord dan cikgu boleh check semua dalam bilik-bilik yang telah ditetapkan. Dia lebih mudah, tanpa perlu pergi WhatsApp, tanpa perlu pergi dekat Telegram ataupun tempat-tempat yang lain. Peringatan semula lah. Jadi Discord ini bukanlah untuk pengganti penggunaan sistem-sistem lain untuk kandungan tu. Contoh kalau cikgu nak guna YouTube, cikgu nak guna Google Meet, cikgu nak guna Google Classroom, teruskan. Cuma di sini adalah centralized communication yang saya cadangkan. Jadi kalau kita nak set up server kita sendiri, kalau kita nak set up server kita sendiri, dekat sebelah kiri ni dia ada tanda plus ni, di mana kita boleh start untuk buat server baru. Sebagai contoh, saya klik kat sini add a server. Kita boleh ikut template yang ada ni. Ni dia ada lah dia punya template kalau kita nak test. Kalau kita nak buat sendiri, just create my own. Okay, for me and my friends, for a club or community. Mungkin kita ambil je lah for me and my friends. Klik dekat situ. Kita bagilah nama server kita ni. Mungkin kita bagi nama tahun 4 contohnya. Kalau ada logo, kita masukkan, ada gambar, kita masukkan gambar. Sini seperti biasalah, ikon bagus juga kalau kita ada. Okey, kemudian kita klik. Okey, so kita dah dapat dah. Tengok dekat atas sebelah kiri ni ada dia punya nama server, dan kat sini dah boleh start lah nak invite kawan ke, lepas tu nak personalize icon, okey, nak send message. Jadi by default dia bagi dekat kita. Kita akan nampak kat sini, ini adalah text channel, yang ini adalah voice channel. Basic. Okey. Dan kita boleh tukar lah. Katalah dekat general ni, kalau kita nak test, kita boleh type kat sini. Type, okay, kita type nama, hi, salam, enter. Okay, nanti saya test dekat phone. Okay, kalau di phone, kita boleh tengok dia punya, Discord tu, seperti ini. So, sekarang saya access dekat phone, saya masuk dekat server yang saya baru buat tadi, tahun 4 ni, dan kita boleh klik dekat general. So, saya nampak tadi saya bagi tahu tadi, dan saya boleh reply hi juga, dan saya send macam tu. So, saya nak attach gambar, saya boleh add gambar. Saya add lah satu gambar ni, saya hantar macam tu. Okay, gambar dah masuk.
Macam itulah Okay, inilah paparan yang kita nampak tadi, di mana saya dah send gunakan phone dan juga saya hantar gambar. Kemudian kalau kita nak customizekan kita punya channel, kita boleh klik dekat ikon gear ni. Dekat sini kita klik dan kita boleh edit nama channel ni. Mungkin kita nak bagi nama dia okay, kita bagilah nama dan kalau kita nak buat space nanti dia ada dash dia tak boleh buat huruf besar, semua channel ni huruf kecil. Dan kita bagilah channel ni, kalau nak kata lah ini untuk apa. Okay, selamat datang ke kelas tahun 4A contohnya. Alright, dan setting lain adalah members will be restricted to sending one message per interval. Maksudnya dekat sini tak boleh spam lah So kalau kita nak elakkan spam, dan kita setkan one message per 5 saat. So dia tak boleh hantar banyak-banyak. So ini kita boleh kontrolkan untuk mengelakkan spam lah. Terpulang, kalau tak nak kita off kan, tak ada masalah. Okay, dekat sini adalah NSFW. NSFW ni apa? Dia adalah not safe for work. Alright. Users will need to confirm they are over legal age to view the content in this channel. Okay, yang ni kalau katalah ini bukan untuk kita lah. Ini semua siapa-siapa yang ada channel yang tak senonoh ni, dia akan onkan ni supaya notify bahawa channel ni sebenarnya adalah untuk adults. Alright. So kita tak ada masalah, kita setkan dia okey saja. Dan kat sini kita tengok ada permission. Kena save dulu dan kita set permission untuk channel dan setiap channel ni kita boleh setkan permission dia. Dan kita boleh nampak dekat sini, jika kita tak nak kalau admin tak nak orang lain tengok, dan dia boleh private kan. Okay, hanya members and rules will be able to ni tengok pada ni, kita boleh setkan. Okay. Alright, so bagus jugalah kalau kita nak bagi members saja tengok, dan kita boleh setkan. Contoh macam gini, saya setkan ini add members ataupun add rules. Rule kita tak buat lagi, nanti kita tengok. Dan kita boleh setkan ataupun members tertentu saja. Saya offkan ni dulu. Okay, ni rules rules adalah maksudnya di server ini ataupun di channel ini, tadi semua orang boleh tengok. Semua orang dalam members ni boleh, semua orang dalam server ni boleh tengok. Semua members dalam server ni boleh tengok. Okay, ini adalah dia punya permission yang kita boleh on kan. Dia tak boleh view ke, dia boleh view ke, okay. Sebagainya kita boleh setkan. Alright. Invites. Here is a list of all active invite links. You can revoke any one or create one. Kalau kita nak invite spesifik untuk this channel, dan kita boleh buat link. Okay. Integration adalah kita boleh integrate sistem lain lah. Kita boleh ini advance lah. Alright. Dan kita boleh, kalau kita nak delete, kita boleh delete channel. Kalau tak jadi kita nak delete, boleh delete channel. Okay. So dah siap. Kita buat dia dulu. Let's say kita nak tambah channel. Okay, ni tadi umum Let's say umum. Okay, let's say tadi saya set balik Let's say permission ni tadi okay lah, yang ni untuk semua orang boleh respon, biarkan. Let's say kita nak buat satu yang text channel, kita bagi nama dia. Yang ni adalah pengumuman. Okay, pengumuman kelas contohnya 4A. Pengumuman kelas 4A. Kita setkan channel. Alright, kemudian di sini kita nak hanya one way saja. So permission dia adalah okay, allow members to view, yes. Manage channel, no. Manage permission, no. Alright, ini semua okay lah kita pergi ke sini. Members permission, allow members to invite people to the server directly, invite dia, no. Jangan bagi invite. Text channel, send message. Kalau kita tak nak member send message, kita buat no. Ini hanya admin saja yang send message. Dan lain-lain ni semua kita buat no lah. Ini semua kita tak allow. Okay. Kita allow hanyalah admin sahaja yang boleh hantar message dekat dalam grup ni ataupun dalam channel ni. Okay. So kat sini hanya admin sahaja. Saya admin kan. Hanya admin boleh post. Dan mungkin kalau kita nak buat untuk pengurusan tahun 4A ni, mungkin kita boleh buat channel lain. Okey, yang ni adalah untuk BM, cikgu Hadi contohnya. Alright. Kita setkan. Okey.
Kalau nak customize, kita customize lah. Okay, dekat sini boleh bagi, okay, Cikgu Hadi. Okay, ataupun bahasa Melayu oleh Cikgu Hadi. Alright, set kan permission macam saya mention tadi, kita boleh save kan lah. Alright. So mungkin di dalam group ini kita boleh benarkan two-way communication. Jadi semua setting-setting lain ni kita boleh biarkan lah. Unless kalau kita nak setkan lain-lain, kita boleh setkan permission yang berbeza-beza. So teruskan setting ni semua. Okay. Seterusnya untuk setup server yang lebih lanjut lagi, kita boleh right click dekat sebelah kiri ni, kita punya senarai server yang kita dah masuk. Kita boleh tengok ni semua server saya yang saya dah masuk. Okay. Dan saya boleh right click dekat tahun 4A ni, klik kanan di sini. Di sini ada server setting. Ini adalah setting untuk seluruh server ni. Untuk server tahun 4 ni. Contoh tadi saya nak masuk gambar, saya boleh tukar gambar, nak tukar nama server boleh. Okay. Di sini kita boleh setkan automatically move members to this channel and mute them when they have been idle for longer than inactive timeout. Okay, yang ini adalah special server lah. Kalau kita ada bilik yang kita setkan, maksudnya members tu dia masuk, dia login tapi dia tak aktif. Jadi kita boleh hantarkan dia ke channel tertentu lah. So kita boleh setkan. Alright, ni kalau nak buat lah. Okay, system messages channel. Yang ni, okay, send a random welcome message when someone joins this server. Jadi bila ada orang baru masuk, Discord ni dia akan bagi dekat kita satu welcome lah. Contoh kalau tengok dekat saya punya server seafood.com ni, bila orang masuk, dekat sini, bila dia masuk kat sembang kosong ni, nanti dekat nanti Discord akan bagi ni, welcome, say hi, Madatul hop in to server. Ini semua lah random message yang Discord setkan. Okay, kalau kita nak, kita boleh on kan. Kalau tak nak, kita boleh off kan. Ini tadilah send random. Kalau tak nak, boleh off kan. Send a message when someone boost di server. Okay, ni kalau nak juga. Kalau tak nak, tak nak. Okay, mungkin untuk admin baguslah. Untuk server setup ni, nak dapat tips, kita on kan. Default notification. Okay, yang ni pun kalau nak notification, tak nak notification, kita setkan sendiri. Okay, ini saya biarkan dululah, save saja. Okay, next kita pergi dekat rules. Yang ni yang kita boleh setkan peranan ataupun setiap orang punya role. So kita boleh buat role ni. Okay, dekat sini kita boleh set lah. Mungkin guru. Okay, guru kita setkan. Okay, guru kita nak tak warna apa? Warna purple contohnya. Okay, kita nampak kat sini. Guru. Okay, apa guru punya role? Display role members separately from online ni kita boleh setkan. Allow anyone to mention this role. Okay, contohnya kalau kita nak buat ni, mention everyone, mention ni. So maksudnya kita buat mention alias guru. So maksudnya semua yang ada dalam guru akan dapat mention ni lah. Okay. Okay, view server as role. So yang ni kita boleh setkan. Ni kalau kita tengok preview dia lah. So guru akan tengok macam tu. Okay, ini macam preview lah. Ni tak save tadi. Kita jap buat balik. Guru warna purple, save dulu. Ni boleh asingkan. Ni pun nak buat pun boleh. Permission. Okay, apa yang role guru ni boleh buat? Okay, dia boleh view channel. Of course lah, kita boleh tengok semua channel. Allow members to view channels by default, excluding private channel. So kalau ada private channel, so yang ni tak boleh tengok lah. Manage channel. Okay, kita nak bagi cikgu ni manage channel ke tak? Okay, kita tak nak susahkan cikgu, jadi yang ni kita biarkan dia, tak payah ni lah. Ni semua tak payah buat. 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 Ini nanti kita serahkan hanya pada admin sahaja. Biar admin je buat kerja ni. Okay. Alright. Create invite. Okay, yes. Kita nak cikgu boleh create invite. Kita biarkan create invite. Nak tukar nama. Allow members to change their own nickname, custom name. Ini pun kita biarlah. Yang ni kita juga kalau rasa macam guru tadi nak tukarkan nama anak murid dia, dan kita boleh allow kan. So on kan ni. Okay, kick members ni bagus jugalah kalau kita boleh allow guru untuk tengok. Mungkin ada yang masuk tanpa kebenaran, mungkin kelas sebelah ke, ataupun mungkin spam dan sebagainya, kita boleh klik keluarkan.
Bercakap pasal spam, saya punya Discord alhamdulillah tak pernah lagi masuk spam ni. So okey saja. Tapi kalau kita nak, kalau terjadi, dan kita boleh buatlah benda-benda ni. Okey. Dan seterusnya lah kita boleh buat, yes, kita nak cikgu boleh send message, embed link, attach ini semua kita nak, add reaction kita nak. So kita biarkan dan sebagainya. Okay, alright. Okay lah, yang ni semua dah okay. Advanced permission, kalau guru tu adalah ada juga kebolehan untuk admin, kita boleh juga onkan admin. Tapi saya tak cadangkan lah, admin biar admin. Okay, save. Manage members, so tak ada members lagi, kita boleh add members lah. Kalau ada senarai dalam server kita dah ada members, kita boleh setkan. Okay, sebagai contoh, kalau saya demokan saya punya server sifu.com ni. Okay, dekat sini kita boleh tengok dia ada server setting, roles ni tadi. So kalau saya dah buat role, contohnya role untuk moderator. Okay, edit. So saya nak tambah members, so saya boleh add members. Carilah siapa-siapa yang saya nak jadikan dia moderator, dan saya jadikan add, so dia akan masuk sebagai moderator. Contoh itu. So yang lain ni, ni members. Okay, bot ini saya masukkan bot ni untuk manage lah, ini tak apalah, ni tak penting. Okay, so balik pada yang tadi, server setting lagi sekali. Kita pergi dekat roles dah buat, emoji. Okay, add up to 50 custom emojis that anyone can use in this server. Any method GIF emoji may be used by members with Discord Nitro. Okay, saya boleh up. Saya boleh up emoji, saya boleh bagi nama, dan orang boleh gunalah. Saya tahu ada cikgu-cikgu yang boleh yang rajin create emoji ataupun ikon-ikon sendiri. Kita boleh masukkan dekat sini. Mungkin letak kat sini adalah untuk bagi very good punya stiker contohnya kan. Kita boleh setkan. Nanti boleh gunakan yang ni. Nanti dia masuk. Okay, baguslah untuk custom ataupun personalize punya emoji ataupun stiker. So untuk yang free, Discord yang free dia bagi 50 stiker. Yes, Discord ni memang ada yang free dan ada juga yang premium. Premium nama ni adalah Discord Nitro. Ini kena bayar lah. So, kita tak akan pergi dekat situ lah. Okay, yang ni saya delete, tak nak guna. Okay, untuk moderation, untuk kita manage lebih lanjut lagi server kita ni, kita boleh buat streamer mode enable. So apa yang ada dekat sini adalah enhance your Discord community with tools made for streamers. Okay, yang ni ada dia punya dan lain ni. Tapi dekat sini kita boleh setkan automatically enable or disable streamer mode if OBS or XSplit running. Ini untuk gamers lah. Tapi yang lain-lain ni, kalau rasa macam kita nak buat macam contoh hide invite link, nak disable sound notification ni semua pun boleh buat. Tapi ini lebih pada streaming lah. Okay, next ini kalau ada admin yang pandai sikit, mungkin dia boleh setkan webhook. Jadi contohnya macam ada yang saya jumpa, kita boleh linkkan dengan Google Classroom, kita boleh linkkan dengan Google Sheet dan sebagainya. Cari dia punya webhook dan kita boleh linkkan dekat sini. Okay, so kita klik kat situ. Okay, ataupun copy webhook URL ni semua. Kalau yang pandai sikit lah, mungkin boleh cari dia punya info dekat tutorial di website ataupun di YouTube. So next adalah widget ni pun untuk streamer mode, so tak perlu tahulah. Okay, yang ni kalau kita nak buat open ataupun public community, di mana kita boleh build a community dan kita boleh share dan kita besarkan. Ini bukan untuk kelas lah. Ini tak sesuai untuk kita punya cerita pada hari ni, iaitu PDPR. Dan yang lain-lain kita boleh tengok dekat user management ni. Okay, nak tengok members list, kita boleh tengok. Kita boleh search by role. So kalau ada role kat situ, kita boleh search dan filter kan. Okay, kita boleh tengok dia punya senarai of invite link yang aktif. Dan kita boleh batalkan kalau kita nak batalkan invite link yang sedang aktif. Dan kita boleh tengokkan senarai nama yang dah kena ban. Alright. Kalau server ni tak jadi, tak nak, dan kita boleh delete server. Kita boleh tengok senarai nama orang yang online dekat sini. Okay, nama kita dekat sini. Kalau kita nak custom kita punya nama, user setting ni kita boleh tukar.
Okay, di user setting ni kita boleh tengok dekat my account, privacy and safety. Di sini ada lagi setting yang mungkin kita boleh kemaskan lagi. Keep me safe, scan directly message from everyone. Ini bagus juga untuk kita setkan. Okay, maksudnya kita tak, ini bagus juga untuk kita cadangkan dan kita setkan pada anak-anak supaya ataupun murid-murid supaya message-message yang direct ni adalah daripada yang safe lah. Allow direct messages from server members. Okay, this setting is applied when you join a new server. It does not apply retroactively to your existing server. Okay, ini server kita sekarang lah. Allow direct messages from server members. So kalau kita tak nak terima direct message, dan kita boleh off kan. Okay, kita boleh setkan lah. Okay, yang ni allow access. Ini yang apa, not safety for work ni. Yang ni kita ini kan. Okay, who can add your friend. Ini personal ini maksudnya setiap account punya setting. Okay, boleh setkan semua member dan sebagainya, reach presence, alright, authorized app, connection, ini semua kita boleh settingkan. Okay, lain-lain dekat sini adalah ni billing setting, kita tak payah apa-apa, kita tak adalah. So nak tukarkan dia punya ni jadi light ataupun dark, kita boleh setkan. Nak tukar jadi yang compact ke, so ni kita boleh setkan. Ini personal personal setting dan seterusnya. Biasanya yang kita akan usik adalah inilah yang voice and video. Okay, so basically bila kita dah ada server, kita nak sharekan server kita ni dengan orang, kita nak invite orang masuk. Jadi kita boleh klik dekat sini dan kita dapatkan dia punya invite link. Kita copy code ni dan kita boleh edit lah. Mungkin saya nak share ni untuk hari ni je, selama 1 jam. Okay, so link ni akan boleh gunakan untuk up to 50 orang. Okay, so saya generate link dan saya copy. Okay, dan saya hantarlah dekat saya punya WhatsApp contohnya. So saya paste kan, so dapat kod ni. Siapa yang klik link ni, dia akan masuk dekat dalam server kita ni. Okay, alright. Dan bila ada members yang dah masuk, macam contoh yang kat saya punya server ni, bila ada members yang dah masuk, saya boleh manage lah. Saya boleh pergi dekat server tadi. Okay, dan kita boleh setkan dia punya, ataupun kita boleh tengok dia punya members. Okay, dan kita boleh assign, contohnya dia ni kita nak jadikan dia sebagai role apa. Tukarkan, mungkin dia ni murid, pelajar, addkan pelajar. Mungkin dia ni guru, kita addkan dia sebagai guru. Okay, mungkin kita setkan ni parents, so kita setkan dia sebagai parents. Okay, macam tu. Okay, alright, jadi kalau macam tadi saya tunjuk yang tentang role tadi, di sini saya boleh tengok lah kita ada moderator, apa moderator punya permission, kita boleh setkan. Okay, mungkin ni semua saya setkan. Kalau members, si Furian, permission dia, dia ni orang biasa macam murid-murid ni tadi, kita boleh setkan. Dia boleh view channel tapi dia tak boleh manage, dia tak boleh manage role, dia tak boleh manage semua, dia tak boleh buat. Invite dia boleh buat. Okay, mungkin dia nak ajak members sebab saya build community. Tapi kalau untuk murid-murid tak payah bagi, ni off kan. Okay, sebagainya. Mungkin kalau tak nak bagi murid-murid tukar nama, kita off kan juga, dia tak boleh tukar nama sendiri. Nak tukar nama kena minta izin daripada guru. Bagus juga. Okay, text channel permission, mungkin ada juga yang kita tak nak murid-murid ni share benda-benda yang merepek-repek. Mungkin kita boleh off kan certain benda lah. Mungkin kita tak nak bagi dia use external emoji, so kita off kan. Okay, mungkin kita tak nak bagi dia buat sesuatu. Okay, yang lain-lain ni kita tak nak, kita off kan. Okay, alright, ni saya tak nak save kan. Okay, jadi kalau saya buat satu sharing link, contoh saya sharekan link daripada YouTube. Saya search YouTube punya link, kemudian saya copy lah contoh saya copy satu sekejap. Saya share link dekat sini, dekat tahun 4A ni. Okay, kita boleh tengok dia punya video directly dalam message ni. Kita boleh full screen dekat sini tanpa keluar daripada Discord. Kita boleh off kan, kita boleh pause. Okay, kalau preview tu kita tak nak juga, kita boleh pangkahkan kat sini lah. Okay, this will remove all embeds on this message for everyone. Okay, kalau kita tak nak, kita boleh buat lah. So, macam mana paparannya kalau kita tengok dekat dalam phone dekat dalam phone. Okay, so ini ada paparan dekat phone. Okay, ini link yang saya share tadi. Saya boleh klik kat button tu. Okay, dia kata hold up, this link will take you to YouTube. Are you sure you want to go there? Okay, trust this domain. Okay, confirm.
So dia akan buka lah dekat mobile app punya YouTube dan boleh view seperti biasa. Okay, macam tu. Alright, dan kita boleh back dan kembali balik kepada Discord. Okey, jadi itu secara ringkasnya pengenalan kepada Discord dan cara nak setup dan nak guna Discord untuk peringkat pengenalan ni lah. Mungkin kalau ada soalan-soalan lanjut nanti kita akan buat video yang lain. Jadi boleh try, boleh cuba. Kalau rasa menarik dan berguna, teruskan. Kalau rasa macam tak berbaloi, tak bermanfaat, macam susah sangat, okey, gunakan sedia ada. Saya tidak ada apa-apa paksaan, tidak ada apa-apa promosi dekat sini. Saya hanya mencadangkan, okey. Jadi cubalah, manalah tahu benda ni boleh membantu. Jadi kalau membantu, alhamdulillah. Kalau tak membantu pun tidak mengapa, hanya sekadar perkongsian. Jadi terima kasih kerana menonton video ini. Jumpa lagi saya di channel Seafood.com. Subscribe dan follow semua media sosial Seafood.com untuk dapatkan tips-tips berguna daripada kami di Seafood.com.